Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Permisbah, Nufadilah Muhammad Sa'ad, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi untuk tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Bismillah Haiti, kita masih lagi bincangkan ayat 153 hingga 159. Jadi kita tinggal beberapa ayat saja lagi. Tak sampai lagi 20 ayat kita akan tamatkan kuliah tafsir menerusi surat Nisa ni. Nanti bolehlah tuan-tuan bagi cadangan surah apa yang boleh kita bincangkan, memandangkan tinggal sedikit saja waktu untuk menghadapi Ramadan selepas itu ya. Jadi kalau surah yang mengandungi 50 ayat ataupun kurang sedikit, insya-Allah kita boleh habiskan dalam masa lebih kurang 60 hari itu tuan-tuan, sebelum menghadapi Ramadan insya-Allah ikut jadual yang kita dapat lihat pada ini. Kita pun dah memasuki bulan Rajab yang pertengahan. Nanti insya-Allah mudah-mudahan dalam 70 hari kita boleh sempurnakan, dalam 50 hari kita boleh sempurnakan insya-Allah surah yang berikutnya ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita dapat lihat dalam perbincangan kita yang lalu, kuliah tafsir kita beberapa hari lepas berkenaan dengan sifat kebejatan, penyimpangan golongan Yahudi untuk kita pelajari. Bukanlah bermakna segala yang datang daripada Yahudi itu buruk. Ada perkara yang kita kena ambil. Kerana Nabi SAW sabda, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahqqu biha. Hikmah ataupun wisdom itu adalah satu benda yang hilang daripada orang beriman. Maka apa jua yang kau dapati baik, elok untuk engkau ambil, garap dalam kehidupanmu mendatangkan kebaikan, maka ambillah. Kan itu kalau kita lihat antara sikap Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, begitu broaden minda Sayyidina Umar dan juga umat Islam pada masa itu untuk mempelajari apa kelebihan yang terdapat dalam kepimpinan kerajaan Rom dan juga Parsi untuk diaplikan dalam kehidupan ketenteraan, contohnya dalam melibatkan pekerja-pekerja kerajaan pada zaman Umar Khattab radhiyallahu an. Ini berasaskan kepada al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Tapi dalam konteks Islam, kita kena jelas bahawa ini adalah agama yang benar yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah saya bincangkan bagaimana pertemuan di antara Al-Baqilani dengan pemimpin-pemimpin agama Kristian di Rom satu masa dahulu, yang mengakibatkan begitu malunya golongan Kristian dalam perdebatan tersebut. Tuan-tuan cuba lihatlah tuan-tuan, seluruh dunia ada tak orang hafal Bible? Cuba tuan tanya, banding dengan orang menghafal Al-Quran Al-Karim. Malaysia saja puluh ribu tuan-tuan setahun melahirkan para hufaz. Di Pakistan begitu ramai, di Maghribi kalau mereka menghafal itu ibarat tulisan di atas batu. Itu sebab ada kata-kata yang direkodkan oleh Imam Abdul Hayy Al-Qattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah. Quran diturunkan di Hijaz, diperelokkan tulisannya di Turki, diteliti, difahami, dibincangkan dengan berleluasa oleh ulama-ulama Mesir, dihafaz oleh ahlu Magharibah, yakni orang-orang di Maghribi, Morocco, dan dipertandingkan di Malaysia. Itu tambahan saya tuan boleh kata sekalian ya. Jadi banding dengan orang Kristian, tak ada seorang pun menghafal Bible. Bahkan kalau kita nak kata kita ni lebih Kristian daripada orang Kristian, betul ke tuan ayat ni? Kata Imam Ahmad Didat dalam kajian beliau terhadap penggunaan perkataan Maryam dalam Bible dan juga dalam Al-Quran. Nanti saya cerita tuan-tuan belum lagi tuan-tuan nantikan detik yang suspend itu untuk saya tanya pada tuan-tuan, banyak kalimah Maryam disebut dalam Al-Quran berbanding dengan yang terdapat dalam Bible agak-agak tuan-tuan lah. Ini fakta tuan-tuan, ini merupakan fakta, tak boleh ubah. Berapa bilangan perkataan disebut merujuk pada Maryam, Mary dalam Bible. Dan orang Kristian pun mereka tidak mempunyai satu penggunaan yang jitu terhadap Tuhan. Lalu mereka berebut dengan orang Islam nak menggunakan perkataan Allah, sedangkan orang Islam telah menggunakannya, mewartakannya dalam penggunaan bahasa mereka sejak 1400 tahun lalu. Memanglah tak salah mereka nak gunakan, kerana mereka juga merujuk kepada Allah. Tapi kenapa penggunaan itu, kesedarannya datang lewat sekarang ni barulah timbul isu tersebut? Seolah-olah sebelum itu tak jumpa perkataan yang sahabat. Mereka beribadah sekian ratus tahun, 1000 tahun dikatakan itu, lebih 1000 tahun, apa perkataan yang digunakan agak-agak ni tuan-tuan. Baik, kita berada pada ayat 153 iaitu 159 pada malam ni, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
tuan-tuan memiliki tafsir Munir, boleh rujuk jilid yang ketiga, muka surat 345 ayat 153 hingga 109. Kami sedang mengadakan kempen dan saya minta maaf kerana ada yang membeli tafsir Munir dan juga tafsir Ibn Katsir tak dapat hadiah buku ni. Bagi mereka yang tak dapat hadiah buku ni, insya-Allah kami akan hantar. Telaga Biru bertanggungjawab untuk hantar buku yang dimasukkan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ada pilihan nak ambil buku ni boleh, nak ambil Quran Tawafuq yang merupakan satu Quran istimewa yang ditulis tangan oleh Al-Imam Badi'u Zaman Sa'id Nursi bersama dengan anak-anak muridnya ketika Quran dibakar banyak di Turki. Mereka telah menggunakan daripada ingatan mereka untuk menulis semula Al-Quran ketika Kamal Atatürk menjalankan perintah kuku besinya untuk membakar semua Quran yang terdapat di Turki, tuan-tuan. Yang dibenarkan cuma terjemahannya dalam bahasa Turki sahaja. Maka pada masa itu Badi'u Zaman Sa'id Nursi, ulama keturunan Rasulullah SAW, Al-Bait ini telah berjaya mengumpulkan anak muridnya untuk menulis semula daripada hafazan mereka dan terhasillah Quran Tawafuq itu. Nanti saya cerita pada tuan kelebihannya. Jadi bagi tuan yang beli tafsir Munir ataupun tafsir Ibn Katsir dari Telaga Biru, tuan-tuan akan diberikan sama ada buku ensiklopedia nama-nama anak yang penuh dengan nama-nama para ulama, para mufassirin. Ini bukan nama anak saja, tapi nama ilmuwan Islam, sejarah mereka, tulisan yang betul dengan nama-nama mereka. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat kat sini, ejaan dalam bahasa Arab ni, ada cerita informasi tentangnya. Buku ni hanya akan diperolehi bagi mereka yang membeli tafsir Munir dan tafsir Ibn Katsir di Telaga Biru. Yang terlambat, yang tak dapat terima, insya-Allah maklumkan, kami akan hantar, tuan-tuan. Ada communication breakdown sedikit. Baik, rujuk pada ayat 153 hingga 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbara min dhalika faqalu arinallaha jahra fa'akhadhathum as-sa'iqatu bidhulmihim thumma ittakhadhu al-'ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa'afawna 'an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. Orang-orang ahli kitab minta kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sungguhnya mereka telah minta kepada Musa AS satu yang lebih daripada itu. Iaitulah mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambut petir kerana kezalimannya. Kemudian mereka menyembah patung anak lembu. Setelah mereka melihat bukti-bukti nyata, namun demikian kami maafkan mereka. Kami telah beri kepada mereka Musa kekuasaan yang nyata. Kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah ke pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh Nabi-Nabi tanpa hak dan alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Sungguhnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu hanya sebahagian mereka yang beriman. Dan kami hukum mereka juga kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih faham tentang Isa, tentang pembunuhan Isa itu, berada dalam keraguan tentang pembunuhan itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikut prasangka mereka sahaja, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tiada seorang pun di kalangan ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, iaitu Isa, akan menjadi saksi kepada mereka. Baik muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian,
Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini lagi sifat-sifat buruk kaum Yahudi. Ini kalau kita lihat kesaksian ayat ini dengan ayat yang lalu, kata Al-Imam Muhammad Zuhaili yang tafsirnya, ayat ini masih lagi memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya yang bertemakan Ahlul Kitab. Ayat sebelumnya menceritakan tentang penjelasan kekufuran mereka, dan mereka berkata, kami beriman dengan sebahagian daripada para rasul dan kufur pada yang lain. Sedangkan ayat ini pula menjelaskan sikap ta'annud mereka, iaitu sifat kepala batu, keras kepala, dan sikap yang minta berbagai hal yang macam-macam yang aneh-aneh, dilandasi sikap pembangkangan, keangkuhan dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya telah jelaskan dalam kuliah lalu kenapakah ayat ini turunkan bila ada di kalangan pendeta-pendeta Ahlul Kitab, iaitu pemimpin agama mereka, seperti kalau kita lihat namanya Ka'bul Ashraf, Finhas bin Azura datang bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan bahawa mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi mereka milih untuk beriman. Bahkan ada di kalangan nabi-nabi itu yang disifatkan mereka bukannya nabi, dia hanya seorang raja, macam Daud sebagai contohnya. Mereka beranggapan Daud ini bukannya nabi, dia adalah seorang raja. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihkan, mereka menolak Nabi Isa dan mengatakan dia anak zina, mengatakan bahawa Maryam alaihissalam telah pun berzina, seperti yang kita fahami, kita telah jelaskan dalam kuliah yang terdahulu bagaimana mereka mendakwa sebenarnya Nabi Maryam alaihissalam telah pun melakukan buatan keji itu dengan seorang pengembala namanya Yusuf An-Najjar. Jadi dalam ayat ini kata Syekhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas dalam kitab tafsir beliau, ini pun satu tafsir menarik tuan-tuan, ringkas seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama dari Syam dalam perbincangan mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat mudahnya dalam bentangan mereka kemukakan ini tafsir guru kami tuan-tuan, Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, dalam jilid pertama menjelaskan bahawa tahaddathna fil halqati sabiqah, bahawa di antara perkara-perkara wa kunna hunaka sab'u jara'im ibtada'at bi qaulillahi ta'ala, dalam konteks saya ini menceritakan ada 7 jarimah, 7 jenayah yang dilakukan oleh golongan Bani Israel Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama, naqdul mitsaq wa naqdul uhud. Yang pertama sekali kejahatan mereka adalah menceroboh ataupun melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ats-tsaniyah al-kufru bi ayatillah, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, padahal mereka tahu ciri-ciri ataupun putusan Nabi akhir zaman telah ternyata disebut dalam kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat sebagai contohnya. Wa kanat ats-tsalitsah qatlul anbiya bi ghairi haqq, dan kejahatan, kebejatan, penyimpangan dan juga kesesatan mereka yang ketiga dalam ayat ini kita dapat lihat, iaitu membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kalau kita lihat, rabi'ah qauluhum qulubuna gulf, mereka berkata bahawa hati mereka telah pun gulf. Gulf ini dibaca dengan dua wajah, kata a'immat tafsir, contohnya Imam Qurtubi, Al-Baghawi, contohnya Imam Zamakhsyari, bahawa gulfun ini dibaca dengan dua, sama ada gulfun sukun lam ataupun guluf bi dhammil lam. Apa bezanya di antara gulfun dengan gulfun tuan-tuan? Kalau sebut gulfun ini berarti ghilaf. Gulfun ni ghita, ghishawa, maknanya hati kami ni telah pun ditutup, hati kami telah dibungkus. Kalau kita bayangkan bungkusan, kita nak hantar barang, kita bungkus dulu. Bungkus dengan tujuan apa? Untuk mengelakkan barang itu dirosak. Maka golongan Yahudi ini dengan sikap mereka yang kebejatan yang mereka ada, penyimpangan, kejahatan, kesesatan mereka itu, dan mendakwa perkara-perkara yang menyeleweng daripada hakikat yang sebenar, mereka mengatakan bahawa kedatangan Nabi SAW ini membawa agenda untuk merosakkan pengetahuan manusia. Kerana bagi mereka, hati mereka, iman mereka tu berada dalam satu tempat yang tak boleh diceroboh, maka dia dibungkus. Macam kita bungkus barang nak hantar. Hari ni sibuk orang menghantar macam-macam barang dengan delivery, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Maka bila sebut perkataan qulubuna gulf ini, kata para ulama tafsir yang merujuk kepada contohnya Imam Tabari Sya'rawi, yang merujuk kepada seolah-olah mereka berada dalam satu daerah, satu tempat, dan mereka bungkus diri mereka dengan shield protector bagi mengelakkan dimasuki oleh elemen-elemen anasir-anasir yang pada mereka jahat, bersalahan dengan kebenaran, dan juga perkara-perkara yang boleh
menyelewengkan kebenaran. Bagi mereka Nabi Muhammad SAW ini membawa penyelewengan sebenarnya. Jadi diumpamakan hati mereka tu perlu dipelihara, protected, tak boleh nak diceroboh oleh benda-benda anasi-anasi luar, kerana kehidupan mereka telah pun mendapat panduan bimbingan daripada Allah SWT dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, yang mereka menganggap kedatangan Nabi ini sebagai musuh. Yang kedua dibaca dengan guluf. Guluf ini kalau difahami dari sudut bahasa Arab, kata Al-Asbahani, para ulama lughah dari sudut mufradat fiqhul lughah merujuk kepada perkataan guluf ini iaitu wi'a'ul ilmi. Wi'a ni berarti awiyatul ilmi. Dan mereka berkata maksudnya dalam bentuk sindiran kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahawa kami punya ilmu dah lengkap Muhammad, apa pasal kau datang nak mengajar kami pula? Kami ada Nabi-Nabi ramai, maka ilmu kami dah solid, ilmu kami dah mantap, ilmu kami dah kukuh, kau tak perlu datang lagi kerana semuanya dah ada dalam perbendaharaan pengetahuan kami. Jadi kedua-dua makna ni tuan-tuan ditempelak oleh Allah SWT. Allah Ta'ala memberikan satu peringatan tegas dan keras terhadap mereka dengan berfirman pada ayat ini. Kita dapat lihat bal taba'allahu, sungguhnya Allah SWT telah pun mencop hati mereka. Bal taba'allahu alaiha bi kufrihim, sebenarnya hati itu telah pun taba' ni berarti telah pun dicop. Apa cop ni? Bukan cop bahasa Inggeris, CHOP, bahasa Melayu maknanya telah pun disil, telah pun diikat, tak boleh nak dibuka lagi. Umpamanya kalau kita bayangkan sebiji durian, tadabbur ayat ini, sebiji durian ni tumbuh pada pokok. Orang Melaka kata perkataan apa istilah saya lupa tuan. Jadi buah durian ini ibaratnya durian ni punya kulit itu ghilafnya, itu dia punya gulf kulitnya. Maka dalam durian itu sepatutnya isinya enak, isinya gebu, isinya menarik, lembut, lunak, apa saja istilah digunakan merujuk pada durian yang mahal ni, musangking dan sebagainya. Tapi tiba-tiba oleh kerana satu penyakit yang berlaku, durian ni tak boleh, kulitnya dia mangkang, apa nama istilahnya, maka buah durian ni tidak boleh dibuka, dia keras, membatu seperti itu. Maka dia tidak boleh dinikmati. Dia jatuh pun puas orang buka, ketuk macam mana cara sekalipun buka dalam isinya tidak boleh dimakan. Maka sindiran Allah SWT kepada si Yahudi yang mengatakan bahawa sebenarnya hati kami ini telah pun dikongkong, ditutup, dibungkus oleh sesuatu bagi mengelakkan anasi-anasi jahat masuk ke dalamnya. Maksudnya mereka perli dan hina Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah jawab bukan sebenarnya dibungkus, sebenarnya telah tertutup langsung dari mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seumpama buah yang kita lihat cantik, enak daripada luar, itu sebenarnya dia telah keras kulitnya, isinya telah rosak kerana sesuatu perkara yang berlaku kepadanya. Maka tuan-tuan ni boleh kasihan, Allah membuat satu sindiran yang sangat tegas dan ancaman bahasa yang sangat menakutkan mereka. Sebenarnya hati itu telah ditutup dia dapat kebenaran. Kalau hati itu telah ditutup untuk dapat kebenaran, apa sahaja yang kita berikan sudah tidak manfaat lagi. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian, ibaratnya kalau orang bercinta lah, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta itu menyebabkan orang jadi buta dan pekak. Apa sahaja cakap tak boleh nak dengar lagi, tak boleh masuk lagi. Tuan-tuan ni boleh sekalian, maka demikianlah puak Yahudi ni, hatinya telah pun keras, kematu, maka tak dapat lagi nak menerima kebenaran kerana sifat ta'anus yang ada pada mereka. Antaranya kata-kata mereka bahawa hati mereka telah pun dibungkus, telah ditutup. Maksud mereka itu bagi tujuan untuk perli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bawa ni benda-benda yang menyesatkan, kami tak perlu dengar, ilmu kami dah lengkap kalau dibaca guluf. Tetapi dalam dua keadaan itu Allah SWT menjawab untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, sebenarnya hati itu bukan dibungkus, hati itu bukan penuh dengan ilmu, hati itu penuh dengan sampah sarap. Hati itu penuh dengan ibaratnya durian yang sudah tidak boleh dimakan tadi, walaupun kulitnya zahirnya nampak menarik, tapi sebenarnya bila dibuka dengan sapaya, isinya sudah pun tidak boleh dimakan, keras. Maka demikianlah hati orang-orang kafir yang namanya Yahudi ini. Mereka telah pun mengalami satu kebejatan yang mengakibatkan hati itu tak boleh berfungsi dengan baik lagi. Baik, ini yang keempat. Yang kelima dalam konteks saya ini, kata Imam Fadl Hasan Abbas dalam tafsirnya, iaitu al-khamisah kufruhum wa qawluhum az-zur 'ala al-anbiya wa bi khassa Sayyidina Isa sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah perkara yang kelima, kebejatan, penyimpangan, kesesatan Yahudi ini adalah mereka mengatakan perkataan yang palsu terhadap Nabi-Nabi, terutamanya Nabi Isa AS. Lebih dahsyat daripada Nabi Muhammad SAW, kerana mereka menuduh Nabi Isa ni adalah anak zina.
ibunya Maryam telah berzina dengan Yusuf An-Najjar itu, sehingga sedangkan Yusuf An-Najjar itu merupakan seorang yang saleh, seorang yang beriman, berakidahkan kebenaran mengikut Nabi Musa AS yang diturunkan sebelum Isa AS. Dan ini merupakan perkara yang kelima. Yang keenam, kata Syekh Fadhal Hasan Abbas, wa kana tisatu qaulahum ala Maryam muhtanan azima. Perkara yang berikutnya adalah kata-kata mereka terhadap Maryam, ibu kepada Isa itu sendiri, Isa alaihi wassalam, iaitu kata-kata Maryam ibu kepada Isa ni merupakan seorang yang telah melakukan perbuatan zina. Ini adalah tanggapan Yahudi terhadap Nabi Isa dengan ibunya, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat Yahudi melabel Nabi Isa tu anak zina, ibunya pezina. Yang Kristian pula datang untuk mengatakan bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Tiba-tiba kita orang Islam datang untuk mengatakan dia Rasulullah, dia hamba Allah. Keajaiban kejadian itu tidak patut kita rasa pelik, kerana Allah ni maha berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana Allah telah menciptakan Adam tanpa bapa, tanpa ibu, dan Allah ciptakan Hawa daripada Adam tanpa ibu, hanya daripada bapa. Mengapa Allah SWT tidak mampu untuk menciptakan seorang manusia daripada ibunya tanpa bapa? Apa yang ajaibnya? Kerana itu semua kuasa Allah SWT. Wa amma sabi'atu fahiya qawluhu tabaraka wa ta'ala wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Jadi kat sini yang ketujuh merupakan jenayah mereka, kejahatan mereka yang Allah telah hitungkan untuk Nabi-Nya Muhammad SAW, bentangkan kepada puak Yahudi ini supaya mereka jangan sombong. Iaitulah kejahatan mereka yang ketujuh. Mereka mengatakan bahawa kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka menyebut perkataan Rasulullah, tapi menyebut Rasulullah ni adalah sabil istihza'. Tujuannya adalah untuk menghina, mempermainkan, meleceh-lecehkan Nabi Isa AS. Mereka kata Rasulullah. Macam kita kadang-kadang kita nak burukkan seorang, kita mengatakan sifat yang ada padanya tapi dalam bentuk perli. Inilah dia anak ustaz. Kita kata demikian untuk membuat kata-kata yang buruk. Inilah kerja pendakwah. Kita nak sebut betul dia seorang pendakwah, tapi kerana satu kesiapan lakukan olehnya, seolah-olah kita menghina pekerjaan tersebut, tuan-tuan yang mulia sekalian. Maka inilah dia sifat kaum Yahudi yang 7 perkara yang dihitung daripada ayat ini yang merujuk kepada kejahatan mereka dibentangkan, didedahkan oleh Allah SWT untuk Nabi-Nya Muhammad SAW alert dan aware tentang sifat Yahudi ini. Itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, Nabi kita SAW yang telah kita bincangkan sentiasa baca surah Isra' pada saban malam. Kerana surah Isra' ni menceritakan tentang perjalanan dan juga menceritakan tentang Bani Israel. Sebab ada Isra' itu merujuk kepada perjalanan Nabi SAW pada waktu malam, ataupun cerita tentang Bani Israel. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub puteranya, dan kemudian Nabi Ishak puteranya, dan Yaqub itu cucunya, mereka berjalan pada waktu malam. Maka di antara pandangan para ulama mengatakan Israel menunjuk pada perjalanan pada waktu malam, ataupun Israel menunjukkan kepada kekasih Allah SWT dalam pandangan yang lain, nama Israel itu. Jadi bila kita lihat Nabi kita SAW menunjukkan contoh baca surah Isra' tiap-tiap malam, surah Zumar, tujuan kita hayati surah Isra' ni seperti yang kita lihat, seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, sebaik saja baginda menjadi khalifah, maka diarahkan tentera untuk membuka Baitul Maqdis, kerana melihat kepada kepentingan surah Isra' ni untuk menghimpunkan negara-negara umat Islam berada di bawah satu naungan. Begitu juga saya telah cerita kepada tuan-tuan tentang kisah pembukaan Salahuddin Ayyubi terhadap Baitul Maqdis, dan tarikh itu telah diramal dan ia berlaku dengan tepat seperti disebut oleh Ibnu Barajan yang telah saya cerita pada tuan-tuan. Baik, kembali kita kepada episod ini, iaitu kalau kita lihat lagi seperti yang disebut dalam tafsir Munir contohnya, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 354. Lihat muka surat 354. Baik, lihat bahagian yang kedua, lihat di sini. Saya tunjuk kepada tuan-tuan kat sini kan, 1, 2, 3. Yang ketiga, saya baca yang ketiga. Lihat, setiap orang yang berakal waras tentunya tidak akan dapat menerima konsep pengorbanan sebagai tebusan, dan diperbolehkannya untuk melakukan maksiat bagi para pengikut Al-Masih kerana alasan Masih telah disalib untuk menebus dan menghapus dosa dan kesalahan mereka. Inilah satu perkara yang konflik, krisis dalam akidah Nasraniyah. Bagaimana seorang itu diutuskan oleh Allah untuk dikrucify, untuk disalib, dan dengan sebab penyaliban itu, dia disalib itu, maka layak bagi pengikut-pengikutnya boleh melakukan dosa. Apakah begitu maksudnya?
Nampak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Dan menganggap pula itu anak Tuhan, padahal tak ada satu pun ayat dalam Bible mengatakan Nabi Isa mengaku dia merupakan Tuhan. Yang ada dia mengaku dia anak Tuhan. Dalam istilah sesetengah, kalau kita baca dalam laras bahasa kitab Bible sebagai contohnya, kita akan dapati semua Nabi claim mereka adalah anak Tuhan. Cerita tentang Nabi Nuh, dia kata dia anak Tuhan. Nabi Yahya mengatakan anak Tuhan. Nabi Zakaria mengatakan dia anak Tuhan. Anak Tuhan itu merujuk kepada seorang hamba Allah. Ini bahasa yang digunakan dalam Old Testament, tuan-tuan, New Testament. Jadi tak ada satu ayat pun yang mengatakan Isa itu claim mengaku dia Tuhan. Yang ada dia mengaku dia anak Tuhan. Anak Tuhan disebut untuk semua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Jadi bercerita tentang berapakah bilangan perkataan Maryam disebut dalam Bible, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Berapa kali Maryam disebut dalam Bible? Secara tepatnya saya nak sebut pada tuan-tuan, dalam Bible cuma 18 kali disebut nama Maryam. Sedangkan dalam Al-Quran 32 tempat, hampir 100% lebih, tuan-tuan. Mana kalau 36 dah jadi lebih sekali ganda lah, lebih 100% lah. Maka disebut nama Maryam dalam Al-Quran sebanyak 32 tempat. Dalam Bible cuma menyebut 18 tempat. Kita ni lebih sayang Maryam daripada mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu rumusan yang boleh dikemukakan. Itu sebab kalau kita lihat dalam ayat ini ada berlaku penjelasan oleh para ulama, saya nak bacakan kepada tuan-tuan, iaitu perhatikan, ni laras bahasa Arab kalau kita faham. Lihat, saya nak kembali kepada muka surat mana tadi, tuan-tuan. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada ayat yang ke-199, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Okey, lihat sekarang pada muka surat 347. Return balik 347. Jadi di sini kata para ulama, mauti, dan tidak ada seorang pun daripada terjemahan yang ayat yang ke-199 ini, tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi saksi kepada mereka. Ayat ini menjadi satu persisian para ulama. Kalau kita belajar bahasa Arab, mautih ini perkataan mautuhu asalnya, tapi dengan sebab adanya zaraf di sebelum qabla mautihi, dibaca mautihi. Maka mautihi, matinya siapa tu, tuan? Merujuk kepada ahli kitab itu sendiri ke, atau merujuk Nabi Isa AS? Dengar baik ayat ni. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Jadi kematian siapa ni maksud ayat ni? Kematiannya, adakah kematian ahli kitab itu ataupun kematian Nabi Isa? Okey, dengar penjelasan dikemukakan dari sudut bahasa Arab, muka surat 347 di sini, bahawa kalau kita memahami mautihi ini, terdapat dua penjelasan. Penjelasan dhamir itu hak ni kembali kepada ahli kitab, sehingga maknanya tidak ada seorang pun daripada ahli kitab melainkan dia mesti akan beriman kepada Isa sebelum dia mati. Jadi maknanya ahli kitab ni, terutamanya pemimpin-pemimpin agama Kristian, dia tahu bahawa Nabi Isa tu seorang Nabi, bukannya Tuhan, bukannya anak Tuhan, sama macam Nabi Musa, sama macam Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh kerana al-fulus di dunia, kerana kemewahan dunia yang tertarik padanya, kerana kepentingan tertentu, maka dia tidak mahu menyatakan kebenaran. Tapi sebelum mati dia pasti tahu sebenarnya dia menyesatkan orang. Ini firman Allah untuk kita faham, tuan-tuan. Ini boleh kita lihat dalam ayat surah Yunus, bila Allah SWT menceritakan tentang tingkah laku Firaun, bahawa Firaun ni ketika beliau hampir mati, ditenggelamkan di laut merah itu, maka kita dapat baca surah Yunus ayat ke-90 sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jawazna bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Firaun ni ketika dia nak mati, dia melihat kebenaran, dia tahu Musa benar, dia sengaja memusuhinya. Maka ketika dia hampir tenggelam itu, lemas itu, tuan-tuan, maka dia berkata, aku sebenarnya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku ini orang Islam sebenarnya. Maka demikianlah pemimpin-pemimpin agama Kristian dan orang Kristian yang tahu kebenaran, mereka tidak mahu mengikuti kebenaran itu. Sebenarnya sebelum mati mereka pasti akan berkata pada diri mereka, aku ni
tahu aku berada di tempat yang salah, aku sengaja mengikut benda yang salah. Ini maksud Allah dalam versi yang pertama, penjelasan para ulama tentang perkataan qabla mautihi itu. Baik tuan, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan yang lupa kita berada pada bulan Rajab, tak lama masuk Syaban, betul Ramadan, dapatkan kurma ajwa dari Zahzan Travel. Kurma ajwa yang kami import khas dari Madinah ni tuan-tuan, saiznya menarik, bentuknya menarik, tengok kan, ya, Alhamdulillah tak ada pecah-pecah, ya, menarik bentuknya ni. Saya bukakan untuk tuan-tuan nampak betapa menyelerakan kurma ajwa Rasulullah dari Madinah ni. Tengok, Masya Allah. Kita dah belajar perkataan qitmir, dah belajar perkataan naqir, dah belajar perkataan fatil, semuanya daripada kurma. Allahu Akbar. Ini disebut Nabi SAW, mentasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumul lasirun. Siapa yang makan kurma ajwah sehari 7 biji, maka dia akan diselamatkan Allah daripada sihir dan juga racun. Hari ini kita banyak termakan racun, sama ada kita suka ataupun tidak. Pada segala makanan mengandungi racun, makanlah kurma ajwah. Dan kami juga di dalam travel memasarkan kurma Majdul dari Jordan yang sebenarnya tanam di Palestin. Dan kurma ni lah berkaitan dengan kisah Maryam disuruh oleh Allah untuk menggegar kurma selepas melahirkan anak, bagi gugurkan buah kurma itu. Maknanya ada usaha buah kurma ni akan menghilangkan kesakitan kamu, beri kekuatan kepada kamu dalam keadaan seorang diri melahirkan anak itu, putera itu. Makanlah buah kurma Majdul, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya nak makan nanti tuan-tuan, terliur pula. Ni kurma Majdul yang kami pasarkan di dalam travel. Tuan-tuan ni dapatkan ada 250 gram, ada 500 gram. Tuan-tuan beli sekilo ke atas akan dapat hadiah buku amalan makanan Nabi SAW oleh penulis bestseller Ustaz Adnan Fadil. Jadi dapatkan kurma Majdul dan juga kurma ajwa dari dalam travel. Kami import dari Madinah dan juga Palestin. Baik tuan-tuan, sekarang kita kembali kepada perbincangan ni tadi. Yang pertama mengatakan bahawa seseorang yang alim dalam ilmu Kristian, pemimpin agama Kristian, ulama Kristian, mereka pasti sebelum matinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi keimanan pada waktu itu dah tak guna tuan-tuan. Macamlah keimanan Firaun ketika dia melihat ombak itu mula menenggelamkannya, laut itu menenggelamkan dia dan bala tenteranya. Seperti Allah nyatakan surah Yunus ayat ke-90 tadi. Yang mana beliau berkata, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Wahai Tuhan, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Aku di kalangan Islam. Tapi keimanan pada masa itu, nyawa dah sampai di tenggorokan, dah sampai di halqum, tidak ada guna lagi tuan-tuan ni, boleh kat sekalian. Maka demikianlah kelakuan kebanyakan ahli kitab di kalangan pemimpin-pemimpin agama yang menyadari kebenaran tapi tidak mahu mengikutinya kerana al-fulus, kerana kepentingan dunia yang mereka nikmati. Baik tuan-tuan ni, Allah sekalian. Yang kedua, kalau kita lihat penjelasan para ulama tafsir seperti disebut oleh Imam Qurtubi, Imam Zamakhsyari, bahawa perkataan mautih itu merujuk kepada Isa AS, iaitu kedua dhamir ini kembali kepada Isa, iaitu maknanya tidak ada seorang pun di kalangan Alkitab yang melainkan dia akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa, kerana Isa pada akhir zaman nanti akan kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan, mematahkan semua salib dan membunuh babi, dan tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran Islam. Pada masa itu semua ahli kitab akan diwajibkan masuki agama Nabi Isa, kalau tidak Nabi Isa akan membunuhnya. Itu merupakan akidah kita Ahlus Sunnah Jamaah, akidah orang Islam. Ini yang kita baca dalam kitab-kitab kita. Jadi andai seseorang dari kalangan bukan Islam yang menafikan perkara ini, itu terpulang pun mereka. Kerana kamu buat apa kamu percaya pada apa yang terdapat dalam kitab kami? Ini kami perbincangan, kami tidak beriman dengan apa yang terdapat dalam manuskrip kamu, literature kamu. Maka kamu tak perlulah menjadikan dia satu asas untuk pergaduhan, racism dan sebagainya. Ini yang kami baca dalam kitab kami. Buat apa kau benarkan? Kalau kau benarkan, kau jadi orang Islam. Gitu tuan-tuan ni, Allah sekalian. Baik, bukanlah maknanya ayat ni bila menyatakan demikian kita kena bunuh orang Kristian, kita bunuh orang bukan Islam. Tidak. Ini bukan kerja kita tuan-tuan. Kerja kita berdakwah. Kerja ini adalah kerja Nabi Isa yang kita pelajari daripada apa yang terdapat dalam Quran, apa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Jadi hendaklah kita membetulkan kefahaman ni, sehingga ada di kalangan orang Islam sendiri pun yang berkata kena cek pada sunnah sendiri, kan begini maksudnya. Yang kau pergi cari reda orang-orang bukan Islam, itu buat apa? Kita tak perlu risau, kerana apa yang berlaku adalah kerana orang-orang bukan Islam itu duk membaca kitab kita tapi tidak beriman. Buat apa engkau percaya pada apa yang terdapat dalam kitab kami? Kerana ini merupakan rujukan agama kami. Jadi sebagaimana kami tidak beriman dengan rujukan agama engkau,
Engkau nak dengar, kau dengar. Kalau kau rasa betul, kau ikut. Kalau kau tak rasa ikut, kau tak payah. Kami tak wajibkan kau untuk beriman dengannya pun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Senang. Jadi perbincangan agama ni sifatnya untuk mengharmonikan keadaan, bukan mewujudkan perseteruan, pergaduhan. Sepatutnya diskusi-diskusi ini dipandang diskusi tamadun. Kedatangan Dr. Zaki Naik contohnya bukanlah untuk memprovok kamu, tapi untuk mengajak kamu bincang supaya kamu jelas dan tanggungjawab kami selesai untuk berdakwah. Gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tali barut Yahudi dan juga orang yang bukan Islam yang sengaja mewujudkan rasisme ini, mereka kena dengar dengan ilmiah, dengan terbuka. Datangkan bukti kamu, kami datangkan bukti kami. Kalau kamu nak bincang, jangan kamu baling batu sembunyi tangan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini merujuk kepada dhamir hak dalam ayat ini sama ada merujuk kepada ahli kitab, dan itulah pandangan kebanyakan para ulama bahawa dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau ikut. Kedudukannya samalah dengan Fir'aun yang ketika hampir mati itu barulah menyatakan kebenaran, pada waktu itu sudah tidak ada guna lagi. Yang kedua mengatakan mautihi di sini kematiannya merujuk ke Nabi Isa. Jadi ahli kitab pada masa itu bila Nabi Isa datang, semua mereka akan beriman pada Nabi Isa alaihissalam, kerana Nabi Isa mengenakan satu ancaman. Kamu sama ada kamu mengkeji aku ataupun kamu mendewa-dewakan aku, keduanya salah. Kamu kena tahu bahawa aku ini adalah kesinambungan daripada nabi-nabi terdahulu, dan kesinambungan aku diteruskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kamu menolak, kamu kata kamu beriman pada aku tapi kamu menolak Muhammad, aku akan bunuh kamu. Maka itulah dia prinsip yang kita belajar dari sudut akidah perutusan Nabi akhir zaman. Selepas Nabi Muhammad SAW datang Nabi Isa untuk melanjutkan lagi perkara ini, kerana ada perkara yang tidak diselesaikan dengan betul oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Baik muslim-muslimat al-hati dan dikasih sekalian, sekarang saya nak tuan-tuan buka pada muka surat ke 355 355 pada bahagian terakhir sebelum kita menamatkan bicara pada malam ni. Kelak pada hari kiamat, Isa akan bersaksi kepada umat Yahudi bahawa mereka tidak mendustakannya dan tidak mempercayainya. Telah mendustakannya dan tidak mempercayainya. Dia juga bersaksi atas umat Nasara bahawa mereka menganggap diri sebagai putera Tuhan. Pada ketika itu jelaslah hakikat dirinya yang sebenar, sebagaimana yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Ma'idah 117, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau suruh aku untuk mengatakan. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, ma'adumtu fihim. Jadi dalam ayat ini Nabi Isa AS akan tampil di mahkamah Allah di akhirat untuk mengatakan kepada Yahudi yang menganggapnya sebagai anak zina, dan baginda AS juga akan mengatakan kepada Allah bahawa ini umat Nasara yang mendewakan aku melebihan, wahai Tuhan, melebihi kadar yang sepatutnya. Aku hanya merupakan hamba-Mu, utusan-Mu, rasul yang Kau pilih, macam Muhammad, macam Musa alaihi wassalam. Tapi inilah dia penyimpangan yang berlaku, sama ada oleh pihak yang pertama terlalu menghina ataupun pihak yang kedua terlalu mendewa-dewakan. Baik, akhirnya berkaitan dengan ayat wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, kata Qatada, iaitu baginda bersaksi, Nabi Isa bersaksi bahawa sungguhnya dia telah menyempurnakan risalah daripada Allah SWT, dan mereka telah menyatakan penyembahan kepada Allah SWT, dan menyatakan penyembahan kepada Allah SWT. Ya, jadi muslim-muslimat hati dan dikasihan, dengan ini dapatlah kita memahami tentang ayat berkaitan dengan surah Nisa ini. Walaupun asalnya menceritakan tentang kekeluargaan, menceritakan tentang wanita-wanita yang diuruskan, anak-anak yatim, pengurusan harta, sekarang sebagai satu bentuk kesyumulan Islam itu, maka turut dibawakan tentang perspektif orang-orang kafir terhadap orang Islam. Selepas segala kebenaran dan keadilan, keihsanan, ihsan ditunjukkan, apatah masih ada yang menolak Islam dengan dakwaan yang bukan-bukan. Maka dakwaan yang paling buruk sekali kemukakan oleh Yahudi, sekarang Allah jawab satu persatu supaya umat Islam sedar. Demikianlah kalau kita berada di hadapan satu hidangan yang enak, seperti kata Said Tantawi, Ali Tantawi, menceritakan kehebatan Quran ini. Mawdu'iyatul Quran ini, tafsir mawdu'i yang dipelajari ini akan menyebabkan kita melihat mana mawdu'i ini, kalau kita bincang ayat Quran cerita perempuan-perempuan saja, itu satu tafsir menarik. Tapi tafsir bayani yang kita lalui ini tuan-tuan, yang kita alami ini, dia menampakkan kepada kita ibarat Quran ni satu hidangan yang sangat lazat. Umpamanya kalau kita pergi makan di hotel lah contohnya, kita boleh makan sagu, kita boleh makan nasi lemak, sate juga ada. Kalau kita nak pedas sikit, kita makan mie Singapura contohnya. Kita makan lauk mungkin
lemak, masak lemak daripada Negeri Sembilan ke. Jadi maknanya demikianlah indahnya Islam, kerana ia mencatur kehidupan kita. Semua perkara dibincangkan dalam bentuk yang sangat sistematik seperti itu. Semua perkara ada perbincangannya, ada penjelasannya. Jadi Islam punya pengalaman merawat isu kemanusiaan ni 1400 tahun, bukan satu tempoh yang pendek, tuan-tuan. Berjuta-juta karangan ulama berbagai-bagai disiplin telah pun dilengkapkan dan sentiasa dia perbaharui. Kita rujuk dalam Bayan Linnas sebagai contohnya, fatwa-fatwa oleh para mufti yang dihasilkan oleh para ulama, ustaz-ustaz, cendekiawan, ilmuwan itu. Kita dapat lihat segala isu ada penjelasannya. Tanya TikTok ada jawapannya, tanya tentang faraid ada jawapannya, tanyalah tentang makan di kedai yang tak ada halal ada jawapannya, tanya apa saja, tuan-tuan. Injection bagi orang yang kencing manis pada bulan puasa ada jawab, semua ada jawapannya. Maka demikianlah indahnya Islam, kerana ia menyentuh semua perkara ini tanpa la yatajazza. Itu sebab disebut sebagai ya'lu wa la yu'la alaihi. Semua ada penjelasan, semuanya yang ada dalam Islam ini tinggi, tiada lebih tinggi daripadanya. Jadi tuan, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung perbincangan pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok kita akan masuk ayat ke 160, 162, dan seperti yang saya jelaskan, dah tak sampai 20 ayat lagi untuk menuju ke penghujung surah Nisa, yang merupakan surah yang kedua panjang dalam Al-Quran pada bilangan muka suratnya, ayat-ayatnya. Dari sudut ayat dia tidaklah melebihi beberapa surah yang lain, tapi dari sudut panjang ayat itu memang melebihi surah yang lain. Para ulama mengatakan dia merupakan surah yang kedua panjang selepas Al-Baqarah. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang ada ni kita dapat menyempurnakan tafsir surah Nisa insyaAllah beberapa pagi saja lagi. Dan sebelum akhir ni, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan mengamalkan satu doa. Kita belajar tentang Nabi kita SAW yang dapat kecaman, ancaman dari berbagai pihak, dan kerja-kerja jahat ini tak berkesudahan pada zaman turunnya Al-Quran. Sampai sekarang pun kerja-kerja jahat ini masih berkalan, berterusan. Yang terakhir kita dapat lihat perkembangan yang sangat tidak sihat di negara Perancis sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan, ada satu doa yang patut kita amalkan daripada kitab Azkarul Azkar ni, muka surat 190. Apakah doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuwalliuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il barid. Apakah maksud doa ni? Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta padamu, cinta pada golongan mencintaimu, cinta segala amalan yang menyebabkan aku sampai kepada cinta padamu. Ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai daripada cinta kepada diriku sendiri, lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri, lebih aku cintai daripada air yang dingin yang enak untuk diminum. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Jadi kita belajar ayat ini membuktikan kebenaran Islam, kecintaan kita kepada Nabi SAW, kecintaan kita kepada Allah. Mari sama kita amalkan doa ni. Baik, setakat ni saja dulu. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni, ada tuan-tuan dapati padanya manfaat. Yang boleh membuka pintu hati kita untuk mengenali, mendalami, memahami Al-Quran Al-Karim lebih baik. Setakat ini saja dulu. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian tuan-tuan, terhukum tahta ri'ayatillah wa hifzi, tahta ri'ayatillah wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah naungan kasih sayang Allah, penjagaannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.